Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang kelab sukan dan rekreasi. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami. Hai, nama saya Amanat Siba, nombor metrik 211519. Hai, nama saya Kerana Kristian Aryo, nombor metrik 213210. Saya Nur Asfarina Syafika binti Saido, nombor metrik 212410. Hai, saya Maxarul Dimaki, nombor metrik 11748. Okay, nama saya Muhammad Aftab Rosli. My matric number is 211772. Saya Muhammad Ali bin Bar Ahmad, nombor metrik 211658. Okey, hari ini kami akan membincangkan tentang pengenalan kelab sukan dan rekreasi. Kelab sukan dan rekreasi merupakan satu aktiviti fizikal yang memerlukan kemahiran pergerakan motor serta kecergasan fizikal, mental dan emosi yang baik. Dalam konteks kelab sukan dan rekreasi, kita dapat lihat sebagai satu institusi sosial yang berpengaruh dan berperanan dalam membudayakan masyarakat yang sihat, cergas, bersemangat, kesukanan dan bersifat positif dalam sukan. Serta kelab ini juga dapat memudayakan sukan rekreasi dibentuk dari peringkat kanak-kanak dengan ilmu pendidikan sukan. Pada kita boleh dapat kelab sukan rekreasi ini dia adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah yang banyak ditawarkan. Ianya juga memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran fizikal, disiplin, kerjasama dan kepimpinan. Sebagai contoh, program latihan dan pertandingan dalam kelab sukan yang banyak membantu pelajar memahami nilai-nilai seperti kerja berpasukan, ketabahan dan tanggungjawab diri. Selain itu, ia juga membantu memelihara dalam kesihatan fizikal pelajar. Definisi sukan dan rekreasi. Sukan terdiri daripada satu aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan dan untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan kemahiran dan kecemerlangan serta sebagainya. Sukan ni sebagai contohnya kita dapat tahu seperti bola sepak, memanah, olahraga, itu adalah terdiri daripada sukan yang boleh dipertandingkan dan ataupun boleh dijadikan sebagai untuk keseronokan. Rekreasi pula ialah satu aktiviti dadah atau kegiatan masa lapang yang menjadi satu sukan sosial. Sebagai contoh, kita berkayak, kita juga naik bukit, naik gunung, itu adalah satu program rekreasi yang menjadi satu perpaduan kepada semua masyarakat. Okey, visi, misi dan moto kelab kami. Visi kami ialah menjadi sebuah kelab yang holistik dalam mencapai kecemerlangan aktiviti luar bilik darjah. Misi kami pula bergiat aktif mengadakan program bagi melahirkan murid yang kekal sihat serta mencungkil bakat baharu. Moto kami ialah bersenam untuk sihat. Matlamat kami pula melahirkan seorang pelajar yang dapat menunjukkan sikap positif, semangat kewarganegaraan, kesedaran sivik yang tinggi dan memupuk semangat patriotisme. Bagaimana kita tahu jika pelajar muda mencuburi dalam bidang-bidang sukan dan juga rekreasi ini, dia akan sampai ke satu tahap yang akan membawa nama negara lah di peringkat luar. Justru ia juga dapat memupuk semangat patriotisme. Yang kedua adalah melahirkan pelajar yang dapat membina ketahanan, disiplin dan keyakinan diri dalam menghadapi cabaran semasa. Jika kita pelajar melakukan aktiviti fizikal seperti kelab sukan dan rekreasi, ia dapat memberi satu nilai kepada mereka kerana mereka banyak berhubung dengan ramai orang untuk mereka lebih yakin lagi dalam berkomunikasi untuk zaman-zaman yang lebih mencabar ini. Yang ketiga, melahirkan pelajar yang dapat menunjukkan kepekaan dan keprihatinan terhadap keindahan dan kekayaan alam semula jadi. Seperti kita tahu, jika sudah melakukan aktiviti sukan dan rekreasi, mestilah bukan di dalam bilik darjah, mesti di luar yang akan berhubung dengan alam. Jadi di situ kita dapat memupuk nilai untuk menjaga kelestarian alam. Okey, seterusnya objektif untuk sukan dan rekreasi ini iaitu yang pertama,
Dia memberikan pendedahan kepada ahli kelab ni mengenai aktiviti sukan dan aktiviti rekreasi yang di mana ia mampu memberi manfaat untuk masyarakat menggayakan gaya hidup yang sihat. Okey, seterusnya yang kedua. Dia juga memberi peluang kepada ahli kelab untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan rekreasi untuk membina jati diri dalam diri mereka lah. Okey, yang ketiga, di mana objektif ni juga dia dapat memupuk dan meningkatkan minat kesukanan di kalangan ahli kelab. Okey, yang keempat, menyemarakkan hubungan dan menambahkan persefahaman jurang antara kaum melalui aktiviti atau kegiatan sukan yang lain. Di mana kita tahu di Malaysia ada pelbagai kaum yang melalui aktiviti ini mungkin boleh mewujudkan hubungan harmoni di antara semua kaum. Okey, yang kelima, menerapkan nilai-nilai murni dan etika rekreasi serta aktiviti luar dalam segala aktiviti yang dijalankan. Next. Okey, seterusnya reka bentuk kurikulum dan program di mana yang pertama iaitu mengenal pasti maklumat. Di mana maklumat yang jelas dalam jangka yang pendek dan jangka yang panjang program. Apakah yang hendak dicapai oleh kelab sukan dan rekreasi di sekolah tersebut. Okey, yang kedua, pendedahan awal. Reka bentuk model pendedahan awal mengenai jenis-jenis sukan dan rekreasi serta faedah dan kesan-kesan positif serta penglibatan sukan dan rekreasi. Okey, yang ketiga, kerjasama dengan pakar. Okey, penglibatan pakar dalam sukan ini serta atlet yang berpengalaman atau ahli masyarakat yang ada kaitan untuk memberi ceramah atau bengkel khas dalam bidang sukan dan rekreasi. Next. Okey, yang seterusnya serahkan kepada Kero. Okay, seterusnya adalah tujuan kajian. Adalah tujuan kajian iaitu kajian ini dibuat bagi menganalisis kesannya terhadap kesehatan. Seterusnya ia adalah tujuan untuk mengkaji peranan dalam pembangunan sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesan ataupun impak terhadap pembelajaran dan pembangunan individu. Next. Okay, lokasi kajian ini adalah dijalankan di SMK Bandar Puncak Jalil. Okay, populasi kajian ini meliputi tingkatan pelajar tingkatan 4 dan 5 sahaja. Dan sampel kajian ini melibatkan pelajar 149 orang pelajar SMK Puncak Jalil, iaitu di antara pelajar tingkatan 4 dan borang soal selidik melalui internet, iaitu Google Form yang telah diedarkan. Okay, saya pas kepada Mai, Sarah. Okay, mengikut Google Form yang kami edarkan, terdapat 92 orang pelajar yang menjawab soal selidik ini yang berumur antara 16 tahun dan 17 tahun di sekolah SMK Puncak Jalil tu. Okay, next. Okay, antara soalan yang kami sediakan adalah soalan yang pertama iaitu, adakah anda pernah menyertai aktiviti sukan dan rekreasi bersama kelab lain? Dalam responden tersebut, dalam data tersebut, berdasarkan data yang diperolehi, sebanyak 75.8% pelajar di sekolah SMK Puncak Jalil ini pernah menyertai aktiviti
sukan dan rekreasi bersama kelab yang lain. Manakala sebanyak 24.2% pula tidak pernah melibatkan diri mereka dengan aktiviti tersebut. Next. Okey, soalan kedua pula, pada pendapat anda, adakah aktiviti sukan dan rekreasi ini memberi faedah terhadap diri murid? Data yang diperolehi menunjukkan bahawa 100% pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 SMK Bandar Puncak Jalil ini bersetuju bahawa aktiviti sukan dan rekreasi ini memberi banyak faedah kepada diri mereka. Next. Soalan yang ketiga adalah, adakah sukan dan rekreasi ini dapat mengurangkan tekanan anda dari segi mental dan fizikal? Dalam responden tersebut, terdapat 96.6% sebanyak 144 orang pelajar bersetuju bahawa aktiviti sukan dan rekreasi ini dapat mengurangkan tekanan mereka dari segi mental dan fizikal. Manakala bagi 5 orang iaitu 3.4% sahaja tidak bersetuju bahawa tekanan dari fizikal dan mental dapat dikurangkan melalui pelibatan dalam aktiviti sukan dan rekreasi ini. Okay, next. Okay. Untuk soalan keempat adalah, adakah aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan keyakinan jati diri anda? Apa yang kami dapat daripada responden, sebanyak 89.3% iaitu seramai 133 orang pelajar memilih bahawa aktiviti sukan dan rekreasi yang dijalankan dapat meningkatkan lagi keyakinan jati diri mereka, manakala 10.7% sahaja iaitu sebanyak 16 orang sahaja tidak bersetuju bahawa aktiviti tersebut dapat meningkatkan keyakinan jati diri mereka. Okay, next. Okey, seterusnya untuk soalan yang kelima. Adakah aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi? Okey, berdasarkan cartapan yang ditunjukkan, sebanyak 139 orang pelajar dengan peratusan 93.3% bersetuju bahawa aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dalam diri mereka, dan manakala 10 orang iaitu 6.7% pula tidak bersetuju dalam pernyataan tersebut. Okay, next. Okay, untuk soalan yang keenam, adakah aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anda? Okay, berdasarkan data yang diperolehi menunjukkan bahawa 97.3% pelajar iaitu seramai 145 orang bersetuju bahawa aktiviti yang dijalankan dalam kelab sukan dan rekreasi dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka, dan manakala 4 orang pelajar dengan peratusan 2.7% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Okay, next. Soalan yang ketujuh. Adakah pelibatan dan aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan prestasi kecemerlangan terhadap diri anda? Okey, berdasarkan pernyataan tersebut, sebanyak 87.9% pelajar bersetuju bahawa pelibatan dalam aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan prestasi kecemerlangan terhadap diri mereka, dan 12.1% pula tidak bersetuju bahawa melibatkan diri dengan aktiviti tersebut dapat meningkatkan kecemerlangan diri mereka. Next. Okay, soalan yang ke-8. Adakah aktiviti sukan dan rekreasi ini dapat memberi impak terhadap kualiti hidup anda? Okey, data menunjukkan bahawa 89.3% pelajar bersetuju bahawa aktiviti sukan dan rekreasi dapat memberikan impak terhadap kualiti hidup mereka,
Manakala 10.7% pula tidak bersetuju bahawa aktiviti tersebut dapat memberikan impak kepada kualiti hidup mereka, dengan masing-masing sebanyak 133 orang bersetuju dan 16 orang pelajar tidak bersetuju. Okay, next. Saya serahkan kepada AB. Okey, soalan seterusnya adalah soalan yang ke-9, adakah penglibatan diri dalam aktiviti sukan dan rekreasi ini dapat memberi kesedaran terhadap pentingnya pendidikan kesihatan? Okey, berdasarkan data tersebut, data ni dia menunjukkan bahawa 91.9% bersamaan dengan 138 orang pelajar responden bersetuju bahawa penglibatan dalam aktiviti sukan dan rekreasi dapat memberi kesedaran terhadap pentingnya pendidikan kesihatan, dan hanya 8.1% iaitu 12 orang pelajar saja yang tidak bersetuju dengan soalan ini. Okey, soalan seterusnya soalan yang terakhir adalah soalan nombor 10, iaitu adakah aktiviti yang dijalankan dapat memberi impak terhadap pembangunan sosial anda? Okey, berdasarkan data ini yang menunjukkan terdapat kecenderungan yang sangat tinggilah, iaitu 92.6% responden bersetuju bahawa bahawa aktiviti yang dijalankan memberi impak terhadap pembangunan sosial mereka. Hanya 7.4% yang tidak bersetuju, di mana jumlah bilangan yang bersetuju hanya 139 orang pelajar yang bersetuju, manakala hanya 11 orang pelajar yang tidak bersetuju. Itu sahaja soalan daripada saja pembentangan daripada kumpulan 4. Sekian, terima kasih.